Terima kasih Tuan Speaker. Soalan batu sapi, soalan nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Malam Menteri. Datuk Dipertua. Terima kasih batu sapi. Soalan batu sapi ini adalah berkenaan dengan prosedur pemulihan Kementerian Kesihatan semasa pandemik COVID-19. Untuk makluman YB dan Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Kesihatan memang sentiasa mematuhi prinsip asas pemulihan dan digariskan di bawah akta dan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Semua pemulihan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang dibuat adalah berdasarkan prinsip terbaik, telus, adil, menjimatkan dan menguntungkan kerajaan. Justru khusus bagi tujuan pemulihan aset, iaitu perubatan dan bukan perubatan, reagent, consumables dan sebagainya, Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti dan memperincikan item-item yang perlu diperolehi, dan Kementerian akan turunkan kuasa kepada Pusat Bertanggungjawab atau PTJ untuk memberi tanggungjawab kepada mereka mengikut had-had yang diadakan. Dan proses sedia ada memang kita ketahui, seperti pembelian terus, sebut harga dan tender. Ketika pandemik COVID-19 ini mula menular di negara kita bermula Januari 2020, Kementerian telah melaksanakan pemulihan secara darurat bagi memastikan kesemua keperluan peralatan dan kelengkapan untuk petugas barisan harapan hospital Kementerian dapat dipenuhi dengan secepat mungkin. Oleh itu, Kementerian menggunakan garis panduan dan prosedur di bawah Perkulilan Perbendaharaan PB 3.3, iaitu garis panduan pembelanjaan darurat AP 55 dan pemulihan darurat 173/2. Melalui prosedur ini, Kementerian telah berjaya memperolehi sebahagian besar keperluan peralatan dan kelengkapan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19, walaupun kita berdepan dengan kekurangan sumber dan juga saringan secara global. Terdapat lebih kurang 182 syarikat pembekal dilantik oleh kerajaan untuk pemulihan darurat ini. Sehingga ini dari segi PPE, Kementerian berjaya menyediakan simpanan stok file untuk digunakan dalam dalam masa 3 bulan. Dan ini akan diteruskan mengikut kehendak semasa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Silakan Yang Berhormat Datuk Liew untuk soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Speaker. Peliknya Tuan Speaker, Timbalan Menteri yang menjawab memandangkan Menteri tadi ada di Dewan menjawab soalan ke MQT nombor 3. Jadi kenapa Menteri takut? Apa yang mau ditakut, ya? Apalah, mungkin dia sibuk. Itu pun nak tanya ke? Nak dengar jawab ke? Apa ke ni? Apa jadi masalah? Sekiranya apa sudah masalah ada awak? dalam Dewan. Dulu pun sama. Hebat Timbalan Menteri. Sila tanya soalan tambahan. Ya. Timbalan Menteri setara Tuan Menteri Speaker, lah. bulan April atau Mei yang lalu, pihak SPRM telah menyiasat beberapa kontrak rundingan terus yang dianugerahkan oleh Kementerian Kesihatan ini. Kes tersebut berkaitan dengan proses pelantikan kontraktor untuk setiap pembelian prosedur pemulihan kecemasan untuk menangani COVID-19. Jadi soalan saya, apakah konsep pengauditan yang sedang dan akan dipraktiskan oleh Kementerian dalam memastikan setiap bekalan perolehan oleh pihak ketiga dapat dilaksanakan secara adil dan telus tanpa wujud proksi antara pelaksanaan lantikan yang dilalui credibility-nya. Dan juga saya minta penjelasan lanjut daripada pihak kementerian. Sekiranya proses perolehan kit ujian COVID-19 ini, Tuan Speaker, yang bernilai sehingga 330 juta dengan ringgit Malaysia yang dikaitkan kepada klinik Adam Babah milik Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Mungkin itulah sebab Menteri Kesihatan lari daripada Dewan untuk menjawab soalan ini.
Silah penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih atas soalan Menteri YB tadi. Ada dua soalan. Satu adalah secara audit atas semua perolehan yang kita dapati melalui perolehan darurat ini. Memang setiap item yang kita ingin dapatkan melalui proses darurat ini adalah melalui MOF. Mereka yang menentukan dengan list-list yang kita submit dalam 1 bulan, semua list barang-barang yang kita ingin beli ataupun bekalkan kepada kementerian adalah diluluskan oleh MOF. Kalau belum lulus, kita tak boleh beri. Dari segi peruntukan, kita memang ada peruntukan. Soalan kedua adalah berkenaan dengan I think is BGI Lab yang kita dapati di pusat research di NIH Research di Setia Alam. Saya ada jawapan untuk soalan ini, Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat ingin ataupun kalau saya disuruh untuk membaca agak panjang sikit, boleh? Silakan. Alright. Kementerian Kesihatan Malaysia telah melantik Syarikat Kesanah Jaya Selendang Berhad bagi membekalkan peralatan, reagen dan consumable dan juga lab mitigation yang menggunakan BGI Genomics, satu lab yang kita telah dapatkan daripada China. Dan kos perolehan ini seperti yang disebut oleh YB adalah 30.5 juta. Dan ini kita telah pun dapati dalam bulan Mei tahun ini. Untuk perincian ini adalah satu lab yang digunakan untuk ujian COVID-19 ini, virus ini, yang kita ada di NIH Research Setia Alam ini dapat membuat ujian sebanyak 5,000 sehari. Dulu kita belum ada, jadi kita ada masalah sebab kita ada kapasiti yang kurang. Dan satu lagi kita bekalkan ke Kota Kinabalu yang mempunyai kapasiti 1,000 ujian sehari. Ya, jadi itulah dengan lab ini. Dari segi bayaran dia sekarang cuma 50% yang sudah dibayar. Ya. Dan 30% akan menunggu beberapa autoclave akan di-install di sana. Dan 20% lagi mengikut bayaran yang sepatutnya mengikut prosedur perolehan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk soalan tambahan kedua saya akan beri peluang sebelah sini pula. Kalau tak ada saya tawarkan ke sebelah Papar. sini. Yang Berhormat ni telah lama berdiri. Maaf, Yang Berhormat ni telah lama berdiri. Silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, berapakah jumlah dan nilai syarikat tempatan dan luar negeri yang berjaya mendapatkan sabut harga atau tinda semasa tempoh COVID-19 hingga sekarang? Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Detail untuk jumlah syarikat dan nilai mungkin saya tak ada jawapan sendiri. Tapi kalau kita melihat jumlah pembelanjaan setakat bulan ini kepada semua aset-aset, ubat-ubat dan sebagainya, kerajaan telah membelanjakan 650 juta. Ini daripada peruntukan yang dibagi kerajaan dalam 1 bilion lebih. Jadi kita masih ada baki untuk masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan lagi. Maaf. Boleh soalan lagi. Maaf telah